Saya pelukis kartun Lat, berasal dari Kampung Lalang, Kota Baru, Perak. Sekarang sudah menetap di Ipoh. Saya sudah melukis kartun selama seumur hidup saya. 60 tahun lah saya melukis di majalah dan akhbar. Berita harian, New Straits Times, dah bersara dah. Tapi masih juga melukis sikit-sikit atas permintaan orang ramai. Saya akan terus melukis lagi ada pembaca, insya-Allah. Saya rasa syukur, alhamdulillah, dapat juga memaparkan budaya orang kampung dari zaman dulu, dan saya harap generasi sekarang akan dapat memahami lebih lagi tentang kehidupan datuk nenek mereka dan ayah ibu mereka. Kampung Boy bukan sekadar komik atau animasi, tetapi adalah kenangan hidup, sejarah sosial dan cermin jiwa rakyat Malaysia. Video kali ini, TV Rosak Studio mengupas makna sebenar karya agung Datuk Lat dari garisan ringkas yang penuh emosi, nilai kekeluargaan, jenaka halus, hingga sebab kenapa Kampung Boy masih relevan dalam dunia moden hari ini. Video santai, penuh nostalgia, jenaka lembut dan sindiran halus. Kalau kau pernah membesar di kampung atau sekurang-kurangnya pernah rindukan hidup yang sederhana, video Boy ini untuk kau. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Kampung Boy, cermin jiwa rakyat dalam garisan Datuk Lat. Sebelum kita menelusuri kenangan, lebih baik kita berpantun dulu. Pagi hening di tepi perigi, ayam berkokok menyambut hari dalam kartun terselit jati diri. Kampung Boy, cerita kita di negara ini. Dalam dunia yang semakin laju, penuh skrin sentuh dan notifikasi tanpa henti, Kampung Boy hadir sebagai satu karya yang memperlahankan masa. Dihasilkan oleh Datuk Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Datuk Lat, Kampung Boy bukan sekadar komik atau animasi. Ia adalah arsip emosi rakyat Malaysia. Dilukis dengan garisan ringkas tetapi syarat makna. What is this book, guys? I had this book for years on my desk. I've heard a lot about Lat's novels. It's supposed to be sentimental for Malaysians, and it's set in the kampung in Perak, and it's written from the perspective of the young boy, Kampung Boy, that describes his life from basically the day he was born. But I always thought that I won't get it because I don't have that cultural context and I didn't grow up in Malaysian kampung. Yesterday I was a bit bored, so I decided to take it and just take a look. I'm obsessed. I'm sure most of the Malaysians have seen or read some part of this book, but how the story is written and the illustrations is just the next level. So even for Mat Saleh, that okay, I've been to Perak many times, it is a bit sentimental place for me. I've heard a lot of stories from older generation, how it used to be in the kampung, but still, the way it's written, it really makes it super magical and weirdly relatable for me too. There are a few things that I'm really admiring in this book. So first is obviously the angle, how he is discovering the world and describing it from his own eyes from the day zero. And there is obviously a lot of like Malay cultural aspects and elements that make you understand the culture way better. Then okay, I'm obsessed with those illustrations. Look at just how cute it is. And then you have the humor, which for example when he was born he's describing how he looks, and he says, however, Mom's description of my looks were rather vague and unsatisfying. She said I looked sweet whenever I smiled, but on the whole, I was by no means a beauty. And I love how it's kind of written by hand. It gives that additional, very personal and magical vibe to it. And also how those stories are blended in. So for example, here he is describing one of her favorite times with his dad. Just before sundown, it was a bath time. This was another time we looked forward to with his sister, when Dad would take us to the river not far behind the house. On the way, we often stopped to look at the weaver bird's nest that hung high on top of the bamboo trees.
I remember Dad telling us the astonishing fact about the weavers. These birds are very clever, he said. When the time comes for Mama Weaver to lay eggs, Papa Weaver will do anything to make her comfortable. He will catch the firefly at night and will take it back to light up their home. Dad knew a lot of things about such things. The other stories how his new friends were explaining him about some names behind the plants. I think this book is so fantastic, obviously for all Malaysians, but I think it should become compulsory for all Matsales living here because it gives such cool stories and the perspective on the culture here. I'm obsessed. Let me know if you've ever read it and what is the next book from Lat novel that I should get. Pertama, Kampung Boy bukan kartun tapi kenangan hidup. Kampung Boy menceritakan kehidupan seorang budak kampung. Bermain di sungai, dimarahi orang tua, takut cikgu, dan membesar dalam suasana sederhana. Namun yang menjadikannya luar biasa ialah kejujurannya. Tidak cuba menjadi hebat, tidak cuba menjadi sempurna. Ia hanya menceritakan hidup sebagaimana adanya. Dalam dunia Kampung Boy, rumah kayu bocor itu biasa. Selipar putus itu normal dan mandi sungai itu rutin. Inilah realiti rakyat Malaysia suatu ketika dahulu. Hidup serba kekurangan, tapi kaya dengan nilai dan hubungan manusia. Datuk Lat tidak menjual kemiskinan, tetapi memuliakan kesederhanaan. Kedua, humor Datuk Lat. Ketawa yang berfikir. Jenaka dalam Kampung Boy tidak bising, tidak memaksa ketawa. Ia halus, spontan, dan dekat dengan pengalaman harian. Kita ketawa sebab kita pernah mengalaminya. Dimarahi emak, disakat kawan, atau buat salah tanpa niat jahat. Humor Datuk Lat bukan untuk memperlekeh, tetapi untuk menyedarkan. Ketawa yang lahir bukan kosong. Ia datang bersama rasa rindu, rasa insaf, dan kadang-kadang rasa bersalah. Kerana kita pernah menjadi budak itu, tapi lupa daratan bila dewasa. Ketiga, Kampung Boy sebagai identiti Malaysia. Kampung Boy berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Bukan kerana ia moden, tetapi kerana ia jujur. Orang luar tertarik bukan pada teknologi, tetapi pada kemanusiaan yang ditunjukkan. Ia membuktikan bahawa identiti Malaysia tidak perlu ditokok tambah, cukup ditampilkan apa adanya. Dalam setiap lukisan, ada budaya Melayu, nilai kekeluargaan, dan keharmonian hidup bermasyarakat. Tanpa ceramah, tanpa slogan, Kampung Boy mengajar tentang hormat orang tua, kesabaran, dan pentingnya akar budaya. Ia seperti berkata perlahan, inilah kami dan kami tidak malu. Keempat, kenapa Kampung Boy masih relevan hari ini? Dalam era media sosial, di mana semua orang berlumba-lumba menunjuk kehidupan sempurna, Kampung Boy menjadi peringatan yang pedih tapi perlu. Hidup tidak selalu cantik, kadang-kadang kotor, bising, dan tidak teratur. Tapi disitulah nilai manusia terbentuk. Kampung Boy mengingatkan kita bahawa sebelum jadi orang bandar, kita pernah jadi manusia. Sebelum jadi sibuk, kita pernah lapang. Dan sebelum jadi dewasa yang penuh alasan, kita pernah jadi budak yang jujur tanpa topeng. Kelima, garisan ringkas jiwa mendalam. Salah satu kekuatan terbesar karya Datuk Lat ialah gaya lukisan yang ringkas tetapi hidup. Watak-wataknya tidak cantik mengikut piawaian moden, malah ada yang sengaja kelihatan pelik. Hidung besar, mata bulat, badan sengit. Namun disitulah kejujurannya. Garisan Datuk Lat tidak cuba memikat mata tetapi menyentuh hati. Setiap ekspresi wajah membawa cerita. Satu kening terangkat sudah cukup untuk kita faham perasaan watak itu. Ini membuktikan bahawa seni tidak perlu rumit untuk menjadi mendalam. Kadang-kadang, kesederhanaan itu sendiri adalah bahasa paling jujur. Keenam, Kampung Boy dan nilai kekeluargaan. Dalam Kampung Boy, keluarga bukan sekadar latar cerita, tetapi tunjang utama. Ayah digambarkan tegas, ibu penuh kesabaran, dan datuk nenek menjadi sumber hikmah. Walaupun dimarahi, watak utama tetap pulang ke rumah yang sama, makan di meja yang sama, dan tidur di bawah bumbung yang sama. Ini mencerminkan nilai keluarga masyarakat Malaysia dahulu. Bukan sempurna, tetapi saling bergantung. Hari ini, ketika hubungan semakin renggang kerana skrin dan kesibukan, Kampung Boy terasa seperti teguran halus. Keluarga bukan tempat berehat sahaja, tetapi tempat dibentuk. Ketujuh, Kampung Boy sebagai sejarah sosial.
Tanpa disedari, Kampung Boy berfungsi sebagai dokumen sejarah tidak rasmi, merakam cara hidup, permainan tradisional, sistem pendidikan, dan suasana kampung yang mungkin tidak lagi wujud. Apa yang dulu dianggap biasa kini menjadi bahan rujukan generasi baharu. Datuk Lat tidak menulis sejarah secara akademik, tetapi melukisnya melalui kehidupan harian. Melalui karya ini kita belajar bahawa sejarah bukan hanya tentang tokoh besar, tetapi tentang orang biasa yang hidup dengan jujur. Ke-8. Mengapa generasi baharu perlu kenal Kampung Boy? Generasi hari ini mungkin melihat Kampung Boy sebagai cerita lama, perlahan dan tidak trending. Namun disitulah bahayanya. Tanpa mengenal karya seperti ini, generasi baharu akan membesar tanpa memahami akar budaya sendiri. Kampung Boy mengajar bahawa tidak semua perkara perlu segera. Ada nilai dalam menunggu, dalam bersabar, dan dalam hidup berkomuniti. Cerita ini bukan mengajak kita kembali ke masa lalu, tetapi mengingatkan supaya tidak hilang arah bila melangkah ke masa depan. Ke-9, sindiran lembut terhadap dunia moden secara tidak langsung. Kampung Boy menyindir dunia moden yang terlalu sibuk mengejar image. Dalam cerita ini tiada siapa obses dengan rupa, status atau pengikut. Yang ada hanyalah kehidupan yang dijalani seadanya. Sindiran ini tidak keras tetapi pedih, membuatkan kita tertanya-tanya. Adakah kita benar-benar maju atau sekadar lebih sibuk? Dalam diam, Kampung Boy bertanya soalan yang ramai takut jawab. Cerita kampung ini dibaca dari Perak ke Amerika. Jom kenal siapa di sebalik karya ini. Nama beliau ialah Datuk Lat atau nama sebenarnya Muhammad Nur Khalid. Beliau merupakan kartunis legenda Malaysia yang mula melukis sejak usia 13 tahun. Gaya lukisannya yang bersahaja dan penuh jiwa rakyat menjadikan karya beliau sangat dekat di hati masyarakat. Karya paling ikoniknya, Kampung Boy, menggambarkan kehidupan kampung Melayu dengan cara yang lucu, jujur dan penuh nostalgia. Apa yang lagi luar biasa, buku Kampung Boy diterbitkan di lebih 12 negara termasuk Jepun dan Amerika Syarikat. Versi animasi pula pernah disiarkan di Nickelodeon Asia. Ini merupakan satu pencapaian yang baik untuk karya seni tempatan. Fun fact, Datuk Lat ialah abang kepada Allahyarham Muhammad Khalid, pengarah filem Hantu Kak Limah dan Zombie Kampung Pisang. Walaupun berbeza karya, dua beradik ini sama-sama angkat kisah orang kampung ke pentas dunia. Kisah Datuk Lat mengajarkan kita bahawa nilai budaya, bahasa dan kehidupan rakyat biasa adalah aset negara. Dengan cinta dan ketulusan, seni tempatan boleh jadi suara perpaduan dan kebanggaan nasional. Kesimpulannya, Kampung Boy karya Datuk Lat bukan nostalgia kosong. Ianya adalah cermin kalau kita berani melihatnya. Dalam dunia yang semakin lupa dari mana ia datang, Kampung Boy berbisik perlahan. Kau boleh pergi jauh, tapi jangan lupa jalan pulang. Teringat pula zaman kanak-kanak, kena sebat guna hose gara-gara mandi sungai sampai lewat maghrib. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Anak kecil berlari senja, tapak kaki hilang di lumpur. Kampung Boy bukan sekadar cerita. Ia asal kita. Jangan dilupa nanti gugur. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.